wali yang mengasas tarikat Qadiriyah. Beliau dilahirkan pada tahun 1078 selepas Masehi di Jilan, Iran dan meninggal dunia di Baghdad semasa berusia 91 tahun. Pusara beliau masih terletak di Baghdad. Kehidupan beliau terbagi kepada beberapa zaman. Zaman kanak-kanak, zaman persekolahan, zaman pengasingan dan zaman kesedaran. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك. Ya Allah, aku tak percaya apa yang aku nampak. لبيك اللهم لبيك Aku nampak jemaah menunaikan haji. لبيك إن الحمد Aku mesti balik sekarang. والنعمة لك والملك لا شريك لك. Apa hal ini, nak? Kenapa ni Abdul Kadir? Benarkah saya pergi, Mak? Benarkanlah. Kebenaran untuk ke mana, nak? Benarkan saya ke Baghdad untuk belajar Islam. Saya ingin bertemu alim ulama dan wali-wali. Mesti sesuatu dah berlaku. Cuba beritahu, Mak. Saya dengar dan nampak beberapa perkara pelik. Apa yang kau nampak? Ceritalah. Saya dah beri lembu makan dan bawa mereka ke padang. Hei Abdul Kadir, kau bukan dilahirkan untuk ini. Kau tak disuruh membuat kerja ini. Dalam perjalanan pulang, saya nampak Kaabah dan para jemaah haji di atas bukit. Labbaik Allahumma labbaik. Mereka berkata, aku berada di bawah perintah kau. Allah perintahkan aku. Begitu juga dengan saya, Mak. Saya mesti belajar tentang Islam. Sudah tiba masanya kau berangkat. Wasiat ni daripada ayah kau. Pasal apa ni, Mak? Ayah kau tinggalkan 40 keping emas untuk kau belajar agama Islam. Mak tak beritahu pun. Lambat laun kau akan tahu juga. Oh, Mak. Bolehkah Mak ceritakan semuanya? Seperti yang Mak ceritakan dulu, satu hari ayah kau bermimpi. 1078 selepas Masehi, 447 tahun telah berlalu sejak Nabi Muhammad SAW wafat. Para alim ulama dan wali-wali memberitahu seorang yang dihormati akan dilahirkan. Pada masa itu Abu Saleh bin Abdullah daripada keturunan Rasulullah SAW yang tinggal di Jilan, Iran, bermimpi yang Rasulullah SAW bersabda, Abu Saleh, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengurniakan seorang anak kepada kau. Beliau daripada keturunan anakku dan pangkat serta namanya adalah lebih tinggi daripada orang lain. Abu Saleh dan isterinya Fatimah yang digelar Aminatul Khair berada dalam lingkungan 60 tahun. Seorang anak daripada ibu bapa yang setua ini memang ajaib. Tidak lama kemudian, Said Abdul Qadir Jalani dilahirkan ke dunia ini, iaitu daripada keturunan Nabi Muhammad SAW. Nenek moyang sebelah ibunya daripada keturunan Hazrat Hussein dan nenek moyang sebelah bapanya daripada keturunan Hazrat Hasan. Ibu bapanya yang dihormati itu adalah wali-wali Allah. Bulan Ramadan baru bermula. Pada hari pertama dari pagi sehingga matahari terbenam, kau tak minum susu. Ini berterusan sepanjang Ramadan. Mak tahu kau berpuasa untuk menghormati bulan Ramadan. Pada tahun kedua, susah nak tentukan permulaan Ramadan sebab hari-hari terakhir bulan Syakban sungguh mendung. Timbul pula perbalahan antara orang ramai bilakah Ramadan akan bermula. Orang yang tahu pasal kau datang melawat. Siapa tu? Kami ni Aminatul Khair. Kami ingin tanya Puan pasal Ramadan.
Ya, cakaplah. Aku dengar ni. Wahai Amilatul Khair, kami ragu-ragu sama ada bulan Ramadan sudah bermula atau tidak kerana sekarang cuaca mendung. Golongan tua suruh kami tanya Puan mengenai permulaan bulan Ramadan. Yang kami tahu Abdul Kadir tak menyusu semasa bulan Ramadan yang lalu. Kami ingin tahu jika anak Puan ada menyusu dalam masa sejam ni. Dia tak menyusu dari pagi tadi. Itu sebabnya aku pun berpuasa. Ini bermakna bulan Ramadan mulai hari ini. Mari kita pergi. Dunia ni tempat yang mencabar. Dan perpisahan itu pasti akan terjadi. Dunia yang lagi satu ialah tempat pertemuan semula. Ayah kau mengajar agama dulu, ingat tak? Kau hafal Al-Quran pada usia yang sungguh muda. Ayah kau cuba mengajar kau Islam, tapi dia meninggal dahulu. Dan insya-Allah masuk ke syurga. Kita tunggulah sampai pagi. Mak dengar ada rombongan nak ke Baghdad esok. Sayang, Mak. Duit emas ni cukup untuk sementara waktu. Tentu Allah Subhanahu Wa Taala akan beri rezeki kepada makhluk-makhluknya. Janganlah kau terlalu memikirkannya. Mari kita kejar rombongan tu. Nanti terlewat pula. Mak, doalah untuk saya dan maafkanlah saya. Baiklah, tapi mak nak kau lakukan sesuatu. Katakanlah. Walau apa pun yang terjadi, jangan sekali-kali tinggalkan jalan yang benar. Dan jangan menipu. Saya berjanji saya tak akan malukan Mak atau bercakap bohong. Mak lepaskan kau pergi kerana Allah. Kalau tidak, Mak pun tak sanggup berpisah dengan anak Mak di usia begini kerana Mak perlukan bantuan. Mak harap kita dapat bersama di dunia lain buat selamanya. InsyaAllah. Jangan potong mereka terpaksa. Apa yang kau cakap ni? Udahlah mereka semua. Buat apa yang aku suruh. Kita perlukan wang bukan mayat. Cepat, serang mereka.
Ambil harta dia. Ambil harta dia. Jangan lepaskan. Jangan lepaskan dia. Cepat, cakap dia. Kurang mereka cepat. Tangkap dia. Lepaskan dia. Normal. Berhenti. Normal. Jangan tunggu lagi, ambil. Bawa benda ni. Angkat orang ni. Oi, cepatlah semua. Apa semua lagi? Cepat. Bagus. Bagus. Mari kawan-kawan. Hei! Kumpulkan yang lain. Cepat. Ketua. 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 Seorang budak miskin kata dia ada 40 keping emas. Kenapa tak bawa dia kemari? Cepat. Cepat. Ketua aku menunggu kau. Di mana mas tu? Dia dijahitkan di bawah baju. Oh, berikan padaku. Satu, dua, tiga, 37, 38, 39, 40. Budak ni dah gila. Dah gila betul budak ni. Bodoh, kenapa beritahu kami? Tak siapa akan tahu kalau kau tak beritahu kami. Betul tu. Tapi saya dah berjanji pada mak. Kau berjanji pada mak kau untuk memberikannya kepada kami. Tak. Saya berjanji pada mak agar tidak menipu. Apa yang kau cakapkan ni? 40 keping emas? Saya takkan mungkin janji untuk 40 keping emas. Saya tak boleh khianati mak saya. Apa yang berlaku ni? Nampaknya dia dah gila. Seorang budak lelaki di usia muda ini menghotelkan janji kepada maknya. Dia tetap kotakan janji walaupun dia akan kehilangan emasnya itu. Dan aku, kamu, kau dah gila? Apa aku dah lakukan? Aku lupa yang aku adalah hamba Allah. Aku dah mengkhianati Allah. Allah perintahkan jangan tipu, tapi aku tipu. Allah perintahkan berpuasa, tapi aku tidak. Allah perintahkan bersembahyang, tapi aku tidak. Aku selalu engkar. Kau faham tak? Tak. Aku rasa ketua kita dah dipukau. Dikenakan. Pulangkan apa yang kamu ambil. Aku dah kata, dia dah gila. Kawan-kawanku, aku bukannya gila. Aku dipengaruhi oleh sikap budak ini. Dia begitu muda tapi fikiran dan cara pemikirannya lebih bijak daripada kita. Dia ingatkan aku ini adalah hamba Allah. Aku berjanji Allah di depan budak ini, aku tak akan sesat lagi. Aku bertaubat. Aku bertaubat. Kamu adalah saksi aku. Kamu bertaubatlah. Marilah kita berjanji
kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan merompak lagi. Mari kita tinggalkannya. Memang betul. Mari kita tinggalkannya. Memang betul. Mari kita tinggalkannya. Domar, jadilah seorang Islam. Tidak, ini satu kerja gila. Aku seperti dilahirkan semula. Tidak baik untuk menyiksa orang Islam dan bukan Islam. Aku boleh melakukannya sendiri. Tengoklah nanti. Marilah Domar, marilah. Aku tersilap kerana duduk dengan kamu semua. Aku hanya terfikirkan wang dan anggap kamu semua sebagai pencuri. Tapi aku tak pernah fikir kamu semua Islam. Bodohnya aku. Domar, jangan pergi Domar. Domar, tunggu. Ya. Aduh. Hei Ketua, aku takkan lupakan hal ini. Aku anggap semua Islam sebagai musuh. Kau akan merayu kepada aku itu. Mula-mula kita kembalikan semua barangan ini kepada tuan punya masing-masing. Kenapa tunggu lagi? Pulangkan, cepat. Pulangkan kepada mereka. Ya, ini kita pulangkan balik. Pulangkan balik kepada Terima kasih. Cepat sikit. Mari kita pergi. Kita akan pergi. Mari. Cepat sikit. Mari. Mari. Dah hampir 3 bulan Baghdad tak pernah mengalami kemarau. Betul cakap kau tu. Tiadakah Allah di Baghdad ke? Entahlah, aku pun tak tahulah. Kemarau ni mengeringkan Baghdad. Susahlah kita nak berdagang macam ni. Baghdad di sana tu. Kau tahu mana-mana madrasah di sana? Tentu ada orang akan membantu saya. Selamat tinggal. Syukur kepada Allah. Pelajar yang ditunggu telah tiba. Kita ada tetamu yang membawa belas kasihan Allah. Bersedia. Hujan, inilah belas kasihan Allah. Hamad bin Muslim Ad-Dabas ialah salah seorang daripada guru tasawuf Abdul Qadir. Beliau tahu tanda-tanda rohaniah daripada pelajar itu dan menerimanya ke madrasah ini. Abdul Qadir ialah pelajar yang sungguh mengagumkan. Pintu belas kasihan terbuka apabila dia tiba. Selamat datang Abdul Qadir Jailani. Said Abdul Qadir Jalani tiba di Baghdad dan dinaikkan ke jawatan agama yang tinggi kerana pendidikan dan pemahamannya daripada alim ulama pada zaman itu dalam perundangan Islam, tafsiran Quran dan tasawuf Islam. Beliau bagaikan cahaya dan yang lain seperti kupu-kupu mengelilinginya. Abdul Qadir telah menarik perhatian ramai kepadanya. Dengar sini semua. Mulai dari sekarang, kita hanya bunuh orang Islam. Hanya orang Islam. Faham? Kamu semua dengar tak? Kita serang orang Islam. Serang mereka. Kami pun ingin mendengar syarahan Allah. Dengan izin Allah, masa itu akan tiba dan kita boleh berbuat panjang. Abdul Qadir. Ya, Guru.
Aku ingin beritahu kau dan pelajar kau tentang satu keputusan penting. Kau telah mencapai satu kedudukan yang tinggi di dalam ilmu Allah. Semoga semua guru-guru di sini memberkatimu. Tekunlah di dalam pengajian dan ibadat kau, penduduk lain. Amin. Tapi Tuhan... Marilah duduk. Duduklah. Saya harus serahkan diri ini kepada guru untuk membuat keputusan. Duduklah. Teruskan pelajaran kau tu. Semoga kau dirahmati. Nama aku ialah Domar. Peter. Ayah. Mari sini, Peter. Mari sini, anakku. Anak lelaki tunggal ayah. Mulai sekarang, kau akan belajar dengan Father Garcia. Tak mahulah. Aku dengar cerita pasal kau di melata tempat. Aku bergantung pada kau untuk mengajar anakku. Jangan bimbang. Aku boleh ajar kau sekali, kalau kau mau. 2 minggu sekali dah memadai. Baiklah. Mari sini. Sementara itu, para penduduk desa dan penduduk kota yang tua dan muda menghadiri syarahan Abdul Qadir Jalani. Roh-roh yang terbakar dalam api menemui ketenangan dalam syarahan itu. Wahai sahabat-sahabatku, aku nasihatkan kamu agar takutkan Allah. Berserahlah kepadanya, bermurah hati, berbaik, jangan seksa orang, hormati halim ulama, jaga kawan-kawan, nasihati golongan muda dan tua, dan selamilah penderitaan orang lain. Bersabarlah wahai sahabat-sahabatku. Allah akan membantu orang-orang yang bersabar, kerana ia sudah disebut dalam Al-Quran bahawa Allah akan bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kau dah dengar berita tu? Apa dia? Syed Abdul Qadir Jalani dah menghilangkan diri. Aku baru cakapkan ni. Tak seorang pun tahu ke mana dia pergi atau kenapa. Mari kita tanya dia. Kejadian ini dari pandangan orang ramai dianggap sebagai satu pengasingan. Untuk hidup bersendirian buat sementara waktu hanya untuk beribadat kepada Allah. Abdul Qadir mula mengasingkan diri daripada orang ramai dan mengabdikan dirinya untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Abdul Qadir menolak keinginan duniawi dan dengan kesabaran serta keinginan memaksa dirinya untuk melakukan apa yang mustahil. Kadang-kala Abdul Qadir tidak makan atau minum untuk berhari-hari lamanya. Semasa menderita kesakitan, syaitan cuba menggodanya dengan menjelma dalam pelbagai bentuk. Tetapi setiap kali syaitan menjelma, ada suara yang melawannya. Hei Abdul Qadir, tolak semua ini. Kau boleh melawannya. Pengasingan ini berlanjutan selama 25 tahun. Beliau berhasrat untuk mencapai tahap kesempurnaan, untuk menjadi seorang yang sempurna, lagi menyempurnakan. Mari kita pergi. Mari. Cepatlah. Aku terasa sesuatu yang lain. Wahai Abdul Qadir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Awak siapa? Aku Nabi Khidir. Jadilah sahabat saya. Boleh.
Tapi ada syaratnya. Apa dia? Jangan menentang aku. Saya tak akan menentang. Beritahu saya bagaimana untuk mendekati Allah. Untuk mendekati Allah, kau perlu menjadi seorang wali. Ini adalah orang-orang yang tiada apa-apa di dalam hati mereka, cuma cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala saja. Walaupun mereka kelihatan hidup dengan manusia, tetapi sebenarnya mereka tinggal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin menjadi salah seorang daripada mereka. Boleh, tapi ada satu masalah. Apa dia? Diri kau sendiri. Kau mesti hapuskan rasa suka akan diri sendiri dan ego. Kau tak boleh fikir tentang Allah Subhanahu Wa Taala jika kau tak berhenti fikir tentang diri sendiri. Kemudian sinar cinta Allah akan bersinar. Kini barulah keikhlasan dan ibadat yang sebenar akan bermula. Tuhan, rahmatilah aku. Allah, rahmati aku. Pisahkan aku daripada diri ini. Said Abdul Qadir Jalani berpuasa selama 40 hari selepas berniat sekali. Beliau tak berfikir tentang makan dan tak mengindahkan penderitaan badannya. Kini Abdul Qadir berada jauh daripada orang dan bersama Allah. Beliau menganggap semuanya sebagai tanda daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendengar bunyi tumbuhan dan binatang sebagai zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buğdanı diken, gonca gül iken, bülbül beklerken der Allah Allah. Yuvada kuşlar, dağda giraçlar, boy boy ağaçlar der Allah Allah. Gökte melekler, aşık melekler, suda semekler der Allah Allah. Wahai Gaus, wahai Abdul Qadir. Nabi Khidir alaihissalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bangun, kita nak pergi ni. Nak ke mana? Ke hadapan guru kau, Syekh Said Mahzumi. Dia sedang menunggu kau. Mari kita pergi. Baiklah. Aku berikan kebenaran untuk mengajar agama Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk memerifatkan orang ramai. Pergi ke Baghdad dan ajarlah mereka Islam. Peter, mari sini. Mari sini. Ketua, benarkah Peter untuk terus serta bersama kita? Dia kan dah dewasa dan pandai berfikir. Tidak, Jurio. Aku nak hantar dia ke Baghdad. Kita akan jadi seorang saudagar. Itukah sebabnya Tuan membawanya? Ya, Jurio. Kau ikut Peter tapi hati-hati. Jangan sampai mereka jam kau, faham? Jangan bimbang, Tuan. Tapi ayah, saya tak tahu apa-apa tentang jual beli. Dengar dulu. Leon Tuan punya tempat penginapan di Baghdad akan bantu kau. Jurio akan ikut sekali. Bersiap sedialah. Cepat, pergi ke kampung dan jumpa mak kau. Dia akan berikan wang yang ayah asingkan untuk kau. Kemudian, terus ke Baghdad. Ada siapa yang nak makan, nak roti ke atau nak menginap? Mari, silakan. Mari, silakan.
Semua orang yang berada di sini nampaknya berlainan. Inilah Baghdad. Ia jauh lebih beza dari sebuah kampung kecil. Bukan itu maksud aku. Mereka kelihatan seperti bergegas ke tempat. Ada seorang lelaki bernama Syed Abdul Qadir Jalani yang amat dihormati orang Islam. Dia telah kembali setelah sekian lama. Mereka akan melawatnya. Mari kita ke sana. Tidak! Orang Islam adalah musuh kita. Salah. Mereka amat bertolak ansur. Biarlah dia pergi. Julio, kita tengok bagaimana orang tu agaknya. Pergilah. Aku tak boleh. Mereka mungkin cam aku. Baiklah. Abdul Qadir bertanggungjawab untuk memberitahu orang apa yang disuruh dan ditegah oleh Allah. Pada masa itu, Abdul Qadir ternampak Nabi Muhammad SAW. Baginda berkata, "Wahai anakku, kenapa kau tak bercakap?" Wahai Nabi Allah, bagaimana aku nak berucap di depan alim ulama di Baghdad ini? Buka mulut kau. Nabi Muhammad SAW meniup ke dalam mulut Abdul Qadir, lalu bersabda, "Bercakaplah kepada mereka dan bawalah mereka ke jalan Allah." Kenapa dia? Pesan dia. Kesian dia. Apalah nasib dia. Apalah agaknya. Kesian dia. Tolonglah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku sampaikan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pesan Allah kepada seluruh umatnya. Tuan-tuan, kita tak mungkin Islam kalau nenek moyang kita tidak korbankan hidup mereka, harta dan segala-galanya kerana Allah. Sahabat-sahabat Nabi tinggalkan rumah, negara untuk menyebarkan ajaran Islam. Mereka mempunyai pelbagai kesenangan. Mereka mempunyai keluarga. Mereka tinggalkan semua itu. Betapa sabarnya wanita-wanita dan kanak-kanak itu. Orang yang pergi dan tidak kembali itu amat dihormati. Kenapa mereka buat demikian? Untuk memberitahu orang ramai tentang perintah dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala akan diselamatkan. Mereka memberitahu tentang suruhan dan tegahan Allah untuk mencapai kemuncak kesempurnaan. Aku telah terselamat. Biarlah yang lain diselamatkan. Inilah matlamat kita. Jadi jangan kita lalai dengan hukum dan perintah Allah. Marilah kita sama-sama mentaati perintahnya. Sahabatku semua. Ada kau jumpa dia? Ada. Ada apa-apa yang tak kena? Tak ada. Mari kita ke pesta yang dia cakapkan tu. Kita akan beli barang yang banyak. Dan lepas tu, kita boleh balik.
tahu apa yang kau buat. Dapat duit banyak tak? Walaupun baru lagi, semuanya lancar. Kami hampir-hampir jadi kaya raya di Baghdad. Saya tertarik dengan Baghdad dan... Dan apa? Ayah, saya berjumpa dengan Abdul Qadir Jalani, seorang yang amat menarik. Hah? Kau kata Abdul Qadir Jalani? Abdul Qadir Jalani? Ya, kenapa? Kenapa ya? Abdul Qadir Jalani. Hei, Ketua! Hei! Apa terjadi pada ayah? Dia masih hidup. Peter, dengar sini. Jangan lupa, dia tu musuh kita. Jangan dekati dia. Baiklah ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Aku ada barang-barang yang baik. Tengoklah. Mari aku tengok. Allahu Akbar. Bukalah. Bukakanlah. Tentu kau akan menyukainya. Semuanya elok-elok belaka. Ini barang baru-baru. Saya dapat pada aku. Cuba kau tengok sutera yang ini. Aku dah dapat duitnya. Tengok. Terima kasih semuanya baru. Nanti kita berurusan lagi. Terima kasih. Cantik. Berikan pada aku. Perut aku pun dah lapar. semuanya. Mari kita pergi makan. Mak sini guni tu. Mari. Cik, mari tengok cik. Marilah tengok. Belilah. Ada siapa yang nakkan makanan ke, atau roti ke, atau penginapan ke? Ada siapa yang mahukan makanan, atau roti, atau tempat menginap? Jangan berdiri di situ. Kau datang dari jauh kan? Ya. Ya, mari sini. Dia minta tamu kita. Tolong kita kalau nak apa-apa. Tuan, saya datang dari jauh untuk jumpa Tuan. Aku harap pemilik muka cantik yang datang untuk jumpa aku akan menemui syurga. Ingat, iman membolehkan kita untuk masuk syurga. Untuk itu, kau mesti percaya Allah itu satu dan terima seikhlas-ikhlasnya yang Nabi Muhammad SAW yang hamba dan pesuruhnya. Kelakuan baik dan akhlak yang tinggi adalah kunci untuk dapatkan belas kasihan Allah dan untuk jalan yang sebenarnya. Peter dah sampai? Tak ada. Ke mana pula dia pergi? Mungkin Peter terkena penyakit yang dihadapi setengah orang di sini. Apa maksud kau? Kini orang Yahudi dan Kristian memeluk agama Islam di depan Abdul Qadir Jalani. Dia digelagap sekarang ni. Pergilah ke madrasah sebelum terlambat. Mungkin dia di sana. Cepat. Ada siapa yang nakkan makanan ke, atau roti, atau tempat menginap? Pakcik-pakcik dan makcik-makcik sekalian. Ada siapa yang nakkan makanan ke, atau roti, atau tempat menginap? Dia belajar harga dijamin murah dan dijamin selamat. Mari. Silakan. Mari. Tidak mengambil barangan orang lain dan tak pernah lupakan kematian. Nabi Muhammad SAW bersabda, manusia sayangkan orang yang baik kepada mereka. Perasaan ini wujud dalam penciptaan manusia. Yang baik, cintakan yang baik, dan yang jahat, cintakan yang jahat. Kita boleh tahu sama ada orang itu baik atau jahat dengan melihat kawan-kawannya. Bila berdepan dengan orang, gunakan bahasa lembut dan sifat yang baik. Kau dah gila? Siapa kau? Apa kau mau darinya? Kami datang sesama dari tempat yang sama. Siapa dia tu? Anak ketuaku. Saya nak tinggal di sini. Tolong jangan paksa saya balik dengan dia. Jangan bimbang. Orang yang berlindung di sini menemui kebahagiaan dan ketenangan abadi.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abdullah. Saya bimbang sebab awak lewat betul hari ini. Aku ada bawa makanan yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdullah, setiap kali awak masuk, satu suara dalam diri saya berkata, ini ialah Syed Abdul Qadir Jalani. Tapi dia di Baghdad, dan Baghdad tu jauh dari sini. Kalau saya jumpa dia, saya akan mencium kakinya. Wahai sahabatku, menyerahlah di depan Allah. Hanya kepada Allah saja kita patut bersyukur. Wahai sahabatku. Wahai Abdullah, semoga Allah tunaikan hajat awak sebagaimana awak menunaikan hajat orang lain. Dan berikan awak pangkat seperti yang diberikan kepada Gausul Azam. Adakah aku serahkan anak aku untuk kau serahkan pada orang Islam? Cuba beritahu aku. Tak guna punya orang. Nah, kau cuba memalukan aku depan musuh aku. Aku bunuh kau. Maafkan aku. Bunuh kau. Maafkan aku. Apa hal ini? Aku hukum si bodoh ni yang telah memusnahkan usaha aku dalam sekelip mata. Hancur segala rancangan aku. Apa yang dilakukannya? Dia serahkan Peter, anak murid kau, pada orang Islam. Betul ke? Betul. Tidak. Peter tinggal di sana dengan kerelaan hatinya. Dia enggak ikut aku. Apa yang boleh aku buat? Oh. Percayalah, apa yang kata adalah benar. Thomas, kau tak boleh selesaikan masalah ini dengan memukulnya. Mari sini. Kau patut pergi, Doma. Kau paksa dia. Pergi sekarang. Kau mau aku pergi seorang diri? Bawa Julio bersama. Dia kawan Peter. Darwis, apa nama baru kau? Salih, Tuan. Kau dah mula mentelaah? Ya, saya dah tahu membaca. Dulu-dulu saya pernah belajar sastra. Bagus, Saleh. Bagus sekali. Ada berita mengenai keluarga kau? Saya rasa takut. Doma ayah saya itu seorang yang kejam. Jangan bilang. Dia tak boleh mencederakan kau, melainkan itu kemahuan Allah. Saleh, ada syarahan hari ini. Saya tahu, Tuan. Baiklah. Jangan lupa, kita jumpa di kedai Leon. Baik, Tuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ay, apa engkau ni? Saudaraku, adakah anda pasti apa yang dilihat ialah hal yang sebenarnya? Adakah anda pasti anda kerjakan sembahyang, puasa hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau tidak, kemarilah dan bertaubat. Untuk sekali-kalinya berdoa kepada Allah semoga diampunkan. Masa berlalu begitu pantas, hidup terbuang begitu saja. Ingatlah wahai saudaraku, pada Tuhan yang Maha Esa. Kamu habiskan masa mengubur benda yang takkan dapat dimakan, mengejar benda yang tak dapat dikejar, bina bangunan yang tak akan didiami. Wahai saudaraku, semua ini akan menyebabkan anda leka dan tidak berbuat apa-apa.
Apabila seorang lelaki ditimpa masalah, adakah dia ikhlas atau tidak terhadap Allah akan dapat dilihat, saudara-saudaraku. Saudaraku, jangan hanya fikirkan tentang makanan, pakaian dan hal-hal keduniaan saja. Ini adalah benda-benda yang amat diingini oleh manusia. Ibadat yang sedikit pun semasa remaja amat berharga. Ia sama seperti pergerakan seorang askar. Ia amat penting dalam serangan musuh, saudara-saudara semua. Kamu tak boleh lari daripada aku. Kamu tak boleh lari daripada aku. Aduh. Ya. Aduh. Aku akan kerjakan kau, budak tak guna. Saudara-saudaraku, asas sebenar kewujudan manusia itu tidak diciptakan untuk hiburan atau kesenukan atau menzalimi orang-orang lain. Mana kau nak lari, ha? Mari sini. Jangan ganggu saya. Manusia tidak diciptakan untuk menzalimi orang lain atau dirinya sendiri. Manusia dicipta untuk beribadat dan menunjukkan ketaatannya hanya kepada Allah dan lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Inilah jalan terbaik untuk makan sejak. Tidak. Mana kau nak lari, ha? Kau tengok anak kau dah mati. Saudara-saudaraku, jangan kamu lupa kepada Allah. Jangan lambat bertaubat. Tak ada siapa yang akan kemana kau daripada aku. Aku bang. Bertaubat di saat kematian tiada gunanya. Latihlah hati kamu. Kalau hati kamu baik, kelakuan kamu juga akan baik. Sihir apakah ini? Kepada Allah, Allah hantarkan guruku untuk membantu. Ini adalah tongkat guruku Abdul Qadir Jalani. Saudara-saudaraku, karamah adalah benar. Cara kita berdasarkan Quran dan Sunnah, kita perlu ada ketenangan dalam hati, murah hati, ketahanan untuk melalui kesusahan dan memaafkan kesilapan saudara kita. Aku nasihatkan kamu untuk angkur kepada prinsip agama dan jangan melanggarnya. Hormatilah nasihat dan hukum Islam, saudaraku. Hei Doma, kau dah nak pergi? Ya, Juri belum sampai-sampai lagi. Kalau Juri sampai? Suruh dia tunggu. Saleh, ya. Aku perlukan air. Ini bekasnya. Baiklah.
Kau buat apa tu? Kau tak ada saudara mara? Tak ada. Semasa muda, aku pandai menyanyi. Semua teman-teman cemburu akan aku dan nyanyian aku. Tetapi, semuanya berubah apabila aku tua. Aku berkawan dengan orang mati. Dan mereka adalah kawan-kawan setiaku. Kau kenal tak Abdul Qadir Jailani? Aku tak kenal dia. Sesiapa pun aku tak kenal. Dia sungguh baik. Dia menyelamatkan muridnya di dunia ini dan akhirat. Tidakkah kau kenal Abdul Qadir Jailani? Dia menyelamatkan muridnya di dunia dan akhirat. Abdul Qadir Jailani? Untuk sekian lama kau nyanyikan kepada orang mati. Sekali ini nyanyilah dengan merdu kepada Allah. Sesiapa yang hidup dan tidak mati. Abu Fiz, ambil 100 duit siling dan pergi ke tanah perkuburan Sunusi. Berikan kepada lelaki yang main gambus tu dan bawa dia kemari. Baiklah. Peter. Oh, kau telah menyusunnya dengan teruk. Bukankah ikatannya? Kau akan lupakan semuanya. Lepas pada itu keluarkan syaitan tu daripada kau. Anak tak guna. Ayah tu syaitan. Hanya ada satu Allah dan Muhammad itu pesuruhnya. Ayah faham tak? Anak tak guna. Doma. Doma. Mati kau. Aku bunuh kau. Doma, lepaskan aku. Doma, jangan aku bunuh kau. Anak tak guna. Lepaskan. Sudah. Lepaskan aku. Lepaskan. Apa yang terjadi pada aku ni? Said Abdul Qadir Jailani hantar hadiah ini untuk kau. Dia menjemput kau ke madrasah. Nampaknya seorang yang sangat baik dan bermurah hati. Marilah kita pergi. Adakah Peter akan sembuh? Dia akan sembuh. Aku dah gunakan sihirku yang terbaik. Tapi dia nampak tenang saja. Apa kita nak buat ni? Kita ambil tindakan lain. Syaitan itu mesti dikeluarkan. Begitulah. Wahai pemain gambus, hati kita takkan bahagia sepenuhnya jika ia diabadikan kepada keseronokan dunia semata-mata. Kau faham maksud aku kan? Ya, aku faham. Aku tiada bekalan untuk akhirat. Aku tiada bekalan. Jangan putus asa. Bertaubatlah. Tak kira siapa kau, jika engkau ikhlas dan bersungguh-sungguh, Allah akan menerima taubat kau. Aku bertaubat. Aku menyesal. Aku takkan sentuh gambus ni lagi. Aku menyesal. Hai, aku bertaubat.
Air. Beri saya sedikit air. Peter, jangan degil. Keluarkan setan hitam itu dari diri kau. Berapa kali saya telah katakan tiada setan dalam diri saya. Peter, kalau kau kata baik saya mengalah, kau boleh minum air yang kau mahu. Saya takkan mengalah. Saya takkan mengalah. Sudah. Saya takkan meminta air lagi. Saya takkan minta air lagi. Budak syaitan, aku akan bunuh kau. Pergi, lepaskan aku nak bunuh dia. Pergi, lepaskan aku. Kalau kau mahu Allah untuk membantu kau, habiskanlah masa seperti yang diajarkan Allah. Kita ajar diri sendiri, kemudian barulah orang lain. Adakah wajar untuk mengajar orang sebelum mendisiplinkan diri dan fikiran kita? Bagaimana hendak mengajar hamba Allah sedangkan diri sendiri melakukan dosa tanpa rasa takut? Walaupun kau tahu Allah memerhati kau di mana-mana dan tahu segalanya. Peter, anakku. Mak. Mak ada bawakan kau makanan dan air. Oh, Peter. Kalau mereka nampak Mak nanti, baik Mak pergi di sini. Sudah, minum. Sudah, Mak. Alhamdulillah. Syukur tu, Mak. Terima kasih. Mak membahayakan diri Mak. Kalau ayah tahu, Mak tak sanggup tengok kau menderita. pergilah sekarang, Mak. Adakah penyitaannya berbaloi kalau kau mengalah? Tidak, Mak. Saya tahu Mak akan berkata begitu. Tidak. Saya takkan minum dan makan makanan itu, Mak. Kau lebih tabah dari yang Mak sangkakan. Bagaimana kau temui perasaan tak enakkan kematian? Bagaimana? Walaupun jauh, ia seolah-olah saya sentiasa bersama Abdul Kadir Jalani. Saya rasa seperti dilahirkan semula setelah bertemu dengannya. Siapa dia tu, nak? Cubalah beritahu pada Mak. Saya sayang guru saya, Ghaus ul Azam. Orang yang menyayanginya menjadi orang yang dikasihi. Ada rahsia dalam hati kekasih. Rahsia-rahsia ini hanyalah di antara kekasih. Dia sering fikirkan tentang Allah pada malam-malam yang sunyi. Dia berjaga sementara yang lain tidur, segar dan penuh rahmat sementara yang lain terjaga. Pandangannya mengubati orang yang sakit dan hati yang hitam. Nasihatnya penawar untuk semua masalah. Mak rasa pelik. Nampaknya Mak dah jadi macam kau. Betul ke, Mak? Anakku. Kau buatlah apa yang ayah kau mahu. Kemudian larilah bila kau ada peluang. Baik, Mak. Mungkin Mak akan lari bersama kau. Ya ke, Mak? Begitulah rasanya. Mak pergi dulu. Aku harap kau akan sembuh, sahabatku. Semoga Allah kurniakan kau kesihatan yang baik. Wahai Abu Faith. Ya, Tuan. Tolong cari barang-barang yang perlu buat kawan kita yang sakit ni. Jagalah dia sehingga dia sihat. Baiklah, Tuan. Pakcik harap ayah kamu akan sembuh. Malapetaka dan kesihatan yang menimpa orang Islam untuk menghina, tetapi isyarat agar darjat seseorang itu dinaikkan. Hati kita boleh sakit sebagaimana badan kita sakit. Sakit hati ini perlu dihubungkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kami ingin pergi. Sudah tentu. Kami ada saudara lain yang sakit. Kami akan melawat mereka. Semoga Allah sembuhkan kau. Kalaulah aku boleh jumpa guru aku. Guru, tolonglah saya. Tolonglah. Wahai Saleh. Wahai Saleh. Jangan putus asa.
dah bebas. Aku dapat lepaskan diri daripada rantai itu. Syukur pada Allah. Aku terselamat. Tolonglah ya Allah. Apa dia? Apa yang tak kena? Peter telah melarikan diri. Apa? Kan dia dah diikat dengan rantai. Macam mana dia boleh lepas? Tapi Peter dapat melarikan diri. Aku akan bunuh kamu semua. Cepat sediakan kuda. Dia tak akan dapat pergi jauh dari sini. Cepat, cepat. Kemana pergi budak setan ni? Cepat cari dia. Di mana saya? Mari sini, Yahya. Kita berikan sesuatu pada tetamu kita ni. Kau mesti makan untuk dapatkan tenaga. Kau mesti kuat untuk terus berjuang. Bagaimana Peter boleh lepaskan dirinya? Tentu ada yang membantunya. Gila aku dibuatnya. Tentu kau yang lepaskan Peter. Kau yang bantu dia. Lepaskan aku. Aku tak keluar apa dari rumah ni. Aku tak tahu. Habis siapa yang melakukannya? Ada seorang lelaki yang amat dihormati Peter. Macam mana pun aku kenakan lelaki itu. Mula-mula Jurio. Sekarang anak aku. Kau tunggu dan tengoklah. Aku akan bunuh mereka semua. Aku akan bunuh mereka satu persatu. Kau percayalah. Aku akan bunuh mereka. Bunuh mereka. Aku akan bunuh mereka. Mereka paksa Peter untuk larikan diri. Mereka ambil Peter. Mereka telah membawa Peter pergi. Siapa, ha? Abdul Kadir Jalani. Siapa lagi? Orang-orang dia yang selamatkan Peter. Aku akan bunuh dia dan Peter. Nanti dulu. Jangan terburu-buru. Menyeksa dia lebih elok daripada membunuhnya. Memang betul, Padri Yang Mulia. Buku ini milik orang Islam. Hentikan. Hentikan, Domar. Domar! Nabi Muhammad bersabda dalam hadis, dunia ini adalah penjara bagi Islam dan syurga bagi orang bukan Islam. Aku tak faham. Kau akan faham. Kau harus berfikir seperti mereka berfikir. Jangan lupa ada perkara lain yang lebih dahsyat daripada kematian. Semua orang tahu yang dia seorang penipu. Dan orang Kristian dan Yahudi tak akan memeluk agama Islam. Mari kita pergi. Maaf ya. Siapa yang datang ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Seronok dapat jumpa kau. Kau dah mula belajar? Dia menangis kerana nak dengar khutbah Jumaat lalu. Maknya menghantarnya kepada saya. Bagus, Saleh. Kau boleh cium tangan guru kita kalau berpeluang. Aku rasa dia merindui kau. Beritahu aku apa yang kau tahu. Abdul Kadir jalani sembahyang di masjid pada hari Jumaat selepas mengajar. Bagus. Kadang-kadang dia pergi berjalan. Bagus. Ini akan memudahkan lagi rancangan kita. Mari. Jadilah lelaki sesuai dan beriman. Lelaki yang bijak di dunia yang seseorang yang mentaati Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang paling jahil ialah seseorang yang mengingkari Allah. Kamu patut bersama orang yang bijak. Kalau kamu ada kawan-kawan yang jahil, tentu kamu akan terpengaruh. Kalau kamu mempunyai kawan-kawan yang bijak dan beriman, jadi keresahan dalam hati kamu dan hati kamu terselamat daripada kejahatan. Jauh diri daripada kepura-puraan. Mereka bagaikan serigala berkulitkan manusia. Jangan terlalu suka atau tak sepuas hati dengan hal-hal keduniaan. Nabi Muhammad SAW bersabda, kegembiraan orang mukmin itu hanya pada zahirnya saja.
Jangan sombong lagi. Ingatlah nasihat yang diberikan oleh saudara Islam kamu. Anggaplah yang kamu hanya ada satu hari untuk hidup dan bersedialah untuk hari akhirat. Jangan terlalu gembira dengan apa yang ada. Ingatlah kebahagiaan di dunia ini hanya sementara saja. Cukuplah buat setakat ni dulu. Mari kita pergi sembahyang Jumaat. Kuda tuan dah siap. Kalau rancangan ini tak menjadi, Jangan bimbang Domla. Aku ada rancangan. Kau tahu apa nak dibuat kan? Mari kita pergi. Berhenti kau! Biarkan dia. Biar diceritakan halnya. Apa masalah kau ni? wahai Gaus, aku nampak kau berlalu dengan kuda, sungguh tampan dan tegak bagai seorang raja. Syukur Alhamdulillah. Kau mempunyai beratus-ratus pelajar yang sedia ikut arahan kau. Syukur kepada Allah kerana belas kasihannya dan kurniaannya. Seperti yang kau nampak, aku dalam keadaan teruk sekali. Aku tak boleh menjara hidupku. Dalam arti kata lain, dunia ini bagai sebuah penjara bagi aku. Apa yang kau maksudkan? Nabi kau bersabda, dunia ini sebuah penjara bagi orang Islam dan syurga bagi orang kafir. Adakah itu benar? Tentu ia benar. Nabi Muhammad SAW selalu bercakap benar. Walaupun sebelum menjadi seorang Nabi. Kalau itu benar, aku pasti sekarang ini aku berada di syurga dan kau berada di penjara. Betul kan? Baru aku faham. Mari sini. Mari dekat aku. Tengok dalam lengan baju aku. Apa yang kau nampak? Aku nampak kau. Aku nampak surga Firdaus dan kau di kalangan bidadari dan orang cantik-cantik di surga. Ia sungguh indah. Sungguh indah. Sungguh indah. Beritahu aku, apa pendapat kau tentang tempat aku di dunia ini? Penjara. Penjara mungkin lebih teruk, Gaus. Kesian betul kau ni. Kau menderita di sini. Ia sungguh indah. Tak mungkin dapat dilihat dalam mimpi pun. Lihat dengan baju kiri aku. Aku tak mau pandang. Tak tahan. Tak mau. Tengok di dalam. Aku sedang terbakar. Tolong Gaus. Tolong aku Gaus. Aku sedang terbakar Gaus. Tolong aku. Tolong aku Gaus. Apa yang terjadi? Dia dah menjadi Omar. Tolonglah aku Gaus. Selamatkanlah aku. Tolonglah aku. Ya, dah tak ada apa-apa sekarang ni. Jadi adakah kau berada di syurga atau di neraka sekarang ni? Aku berada di syurga. Syurga. Gaus, berbanding dengan neraka, aku berada di tempat paling indah di dunia ini. Tidak, Gaus, tidak mencukupi. Tak mencukupi. Aku tak mau terbakar dalam api neraka, Gaus. Tolong aku. Ini ayah saya. Ayah saya. Jangan bimbang. Ini tanda kebesaran Allah yang tiada hadnya. Tiada umat. Kita ni hamba yang tidak berdaya dan mengharapkan rahmatnya. Ini sajalah harapan kita. Tidak lebih dari itu. Ya, Abu Fiz. Ya Tuan, teruskan saudara kita. Baiklah. Ketahuilah, yang dunia ini ialah penjara bagi orang Islam. Perkataan dunia bermasuk penjara. Akan tetapi berbanding dengan orang kafir, kita berada di syurga. Ini kerana orang Islam bermaksud ketenangan. Apa yang dimaksudkan dalam penjara ialah perbandingan dunia
Dengan syurga, apabila dibandingkan dengan tempat orang bukan Muslim di neraka, mereka boleh dikatakan berada di syurga semasa hidup di dunia. Itulah hakikatnya, wahai sahabatku. Wahai Abdul Qadir, ada sesuatu yang tak kena dengan apa? Tentu ada. Nabi kami membangkitkan orang mati. Semua orang termasuk orang Muslim tahu akan hal itu. Nabi kau pula tak lakukan sebarang mukjizat. Aku bukan seorang Nabi. Aku hanya seorang lelaki yang mengikut nasihat Nabi Muhammad SAW. Kalau aku bangkitkan orang yang telah mati, adakah kau akan percaya? Bawa aku ke salah satu daripada kubur itu. Saksikanlah kehebatan Nabi kami. Baiklah, mari pergi. Ini dia kuburnya. Apa yang dikatakan Nabi kau semasa ingin membangkitkan orang mati? Bangun dan hiduplah dengan izin Allah. Wahai lelaki dalam kubur, bangkit dengan izin Allah. Kembalilah ke tempat asalmu dengan izin Allah. Aku percaya yang Nabi kau adalah lebih hebat dan bagindalah Rasul yang dihantar oleh Allah. Aku percaya hanya ada satu Allah. Sahabat-sahabatku sekalian, perkara-perkara tidak berlaku tanpa sebab. Ini adalah tanda belas kasihan Allah kepada umatnya. Ini bukanlah syarat untuk selamat di akhirat. Tujuan sebenar hidup adalah untuk mentaati Allah. Adalah perlu untuk memenuhi apa yang disuruh dan menghindari apa yang dicegah. Percayakan Allah sebagaimana akidah ahli sunnah. Mari kita pergi semua. Mari. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan panggilan yang suci ini, yang meliputi semua abad, matahari yang tidak pernah terbenam milik Abdul Qadir Jalani tetap sama walaupun ada awan hitam. Ia matahari yang menarik ramai orang dari destinasi yang jauh. Ia bagaikan azan yang naik ke langit daripada tempat asalnya. Abu Muhammad Qutbi Rabbani ialah Said Abdul Qadir Jalani yang merupakan pemimpin manusia dan malaikat. Untuk 8 abad, beliau adalah pelindung manusia dan penyelamat orang dalam kesusahan. Beliau adalah matahari yang tidak pernah terbenam. Abdul Qadir Jalani mempunyai pelbagai cerita dan keajaiban. Tidak ada wali Allah lain yang melakukan keajaiban sebanyak ini. Beliau ialah Ghawthul Azam. Ghawthul Azam bermaksud wali Allah yang terhebat. Abdul Qadir Jalani diberikan gelaran ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau menerima banyak anugerah rohani yang tak dapat difahami orang lain. Abdul Qadir Jalani seorang pemurah, bertimbang rasa dan sentiasa memberi pengajaran yang memuji Allah. Seperti wali Allah lain, beliau dikurniakan gelaran ini kerana kebersihan rohaninya, meninggalkan kedudukan dunia untuk mencapai ketinggian dan kesempurnaan di akhirat. Mereka menjadi hamba Allah yang soleh dengan keimanan, kesabaran, usaha gigih, akhlak mulia dan lain-lain. Kita hanya dapat memahami mereka dengan mengikuti jalan yang mereka lalui, iaitu melakukan apa yang Allah perintahkan. Mencintai Allah ialah kunci kebahagiaan, dan untuk memiliki sifat yang sama bermakna diri kita telah menuju kesejahteraan yang kekal abadi.
ialah makam Jalani yang merupakan matahari manusia, harta perbendaharaan yang datang dari langit. Inilah tempatnya hati beribu wali Allah bersemadi. Mereka hidupkan hati yang mati dengan menyinari cahaya kesedaran. Syed Abdul Qadir Jalani ialah pemimpin sebenar kepada mereka yang di dalam kesusahan. Dengan ilmu dan hikmahnya, beliau adalah istana iman dan Islam yang tidak mungkin runtuh, yang telah menunjukkan kita jalan yang sebenarnya. وَبَعَثْهُ الْمَقَامَ مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ